kemerdekaan. Umat Islam di negara Malaysia ini wajib bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang sangat bernilai ini. Pada tahun ini, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita menyambut hari kemerdekaan kali ke-64 dengan tema Malaysia Prihatin. Seiring laungan kemerdekaan berkumandang seluruh negara, bendera jalur gemilang dikibarkan, mencerminkan kegemilangan Malaysia, mewujudkan masyarakat majmuk berbilang bangsa dan agama sebagai masyarakat harmoni dan sejahtera. Erti kemerdekaan yang sebenar bukan semata-mata kebebasan di dalam menentukan pentadbiran dan pemerintahan negara serta menikmati segala hasil mahsulnya, tetapi juga bebas daripada sebarang bentuk cengkaman minda dan jiwa dari sebarang sistem yang bercanggah dengan matlamat syariat yang dinyatakan di dalam maqasid syariah yang 5, iaitu memelihara agama, hifzuddin, memelihara nyawa, hifzun nafs, memelihara keturunan, hifzun nas, memelihara akal, hifzul aql, dan memelihara harta, hifzul mal. Oleh itu, menjadi tanggungjawab setiap warga negara untuk bersyukur dengan semua kejayaan dan kemajuan yang telah dikecapi, seperti mana anjuran di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur nescaya aku akan tambah nikmatku kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar sesungguhnya azabku amatlah keras. Surah Ibrahim ayat yang ke-7. Marilah kita sebagai rakyat Malaysia menghayati erti kemerdekaan dengan bercita-cita mentahkikkan dengan erti yang sebenar. Yang pertama, merdeka daripada belenggu penjajah. Apa makna menjadi patriotik di Malaysia? Adakah kesetiaan kepada bendera dan sebagainya? Merdeka bukan sekadar bebas daripada penjajahan fizikal semata-mata. Malah merdeka daripada penjajahan tidak mutlak sifatnya. Lihatlah berapa banyak negara yang mencapai kemerdekaan secara fizikal tetapi masih lagi dijajah secara bukan fizikal. Jadikanlah negara kita sebagai negara yang harmoni, sentiasa mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud negara yang baik mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Surah Sabah ayat yang ke-15. Yang kedua, merdeka daripada akhlak buruk dan keji serta nafsu serakah yang buruk dan hina. Memang kemerdekaan adalah bahagian daripada keinsanan. Kebebasan dalam Islam selamanya terkendali dalam bimbingan prinsip-prinsip hukum dan nilai-nilai akhlak. Kerana itu, sebagaimana yang disebut oleh Syakhawi, Islam memberikan kebebasan kepada manusia dan sekaligus mengawalnya dengan nilai akhlak agar tidak terlajak, dengan keadilan agar tidak menjadi pelaku kezaliman, dengan kebenaran agar terhindar daripada tarikan nafsu kebatilan, dengan kebaikan dan pengorbanan agar tidak bersikap egois, kesombongan. Yang ketiga, merdeka daripada kemalasan, kealpaan, ketakutan, kelalaian, kemiskinan, kejahilan dan kelemahan. Islam mengajak umat manusia supaya sentiasa berusaha untuk menjadi yang lebih baik, tidak mudah putus asa daripada hal-hal yang melemahkan perjuangan dan kekuatan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, dengan menjadikan negara ini sentiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Yang keempat, merdeka daripada perpecahan, pergaduhan, permusuhan, perseteruan serta peperangan saudara. Rasulullah SAW membawa model kemerdekaan Islam. Bersatu tanda kita merdeka. Sekiranya berpecah, kita bukan merdeka. Kemerdekaan yang hakiki dan berjaya apabila kita bersatu dan menggunakan kekuatan yang ada untuk membina negara melalui kepelbagaian bangsa di negara ini. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, berpegang teguhlah kamu dengan tali, yakni agama Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu berpecah belah. Surah Ali Imran ayat yang ke-103. Yang kelima, merdeka daripada sifat dan sikap ekstrim, taksub dan perkauman yang melampau. Sikap ekstrim yang melampau boleh menjejaskan kedaulatan negara dan keharmonian
yang dikecapi sehingga ke hari ini. Islam telah mengajar kita supaya menjaga ikatan persaudaraan sesama kita walaupun berbilang kaum dengan hujah dan pelakuan yang baik. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, kamu adalah sebaik-baik umat, iaitu mengajak kepada kebaikan, melarang kepada kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amat malang apabila umat Islam mengeluarkan kemerdekaan negara sedangkan seluruh aspek kehidupan seperti pemikiran, pendidikan, ekonomi, kebudayaan masih dijajah Barat. Malah kehidupan jauh terpesong daripada aturan hakiki ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya jalan keluar ialah kembali kepada pimpinan Al-Quran dan Sunnah, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tonggak utama kepada erti kemerdekaan sebenar. Selamat menyambut kemerdekaan yang ke-64.